Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya malah kita sama-sama merafakkan, memanjatkan kesyukuran kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan izin Allah sahajalah kita dapat duduk atas muka bumi hingga ke saat ini dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Setelah beberapa bulan kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka kita di antara insan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk merasai nikmatnya Ramadan. Kerana ada di kalangan sahabat kita, saudara mara kita, ahli jiran tetangga kita yang mereka tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup dalam bulan Ramadan. Maka kita buktikan kesyukuran kita dengan pilihan yang Allah berikan untuk kita duduk dalam bulan Ramadan ini. Dengan kita berusaha bersungguh-sungguh mengisikan masa-masa bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang boleh semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan tarbiyah, bulan mendidik hati, mendidik diri kita untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Itu matlamat besar Allah syariatkan kepada kita Ramadan ini untuk kita semata-mata menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk mencapai takwa itu ada beberapa perkara yang Allah sediakan untuk kita lakukan. Puasanya, kemudian ditambahkan dengan solat fardunya dengan sempurna, kemudian ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunat, tarawih, baca Quran, zikir, selawat, qiyamul lail, yang semuanya itu merupakan ramuan-ramuan untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan tidur sepanjang masa. Lepas sahur dia tidur, bangun waktu maghrib. Itu bukan ramuan dia. Itu dia punya racun dia lah. Jadi nak ramuan untuk bertakwa pada Allah Ta'ala ialah dengan kita memperbanyakkan amal-amal soleh. Yang fardu tak ditinggal, yang sunnah kita tambahkan lagi. Dan itulah juga amalan-amalan ataupun aktiviti yang kita boleh lakukan dalam bulan-bulan yang lain. Kerana setiap amal soleh yang kita lakukan merupakan makanan yang berkhasiat untuk jiwa dan roh kita.
semakin banyak amal soleh, semakin sehat iman kita, semakin cergas roh kita, jiwa kita, dan semakin seronok dan mudah untuk kita melakukan kebaikan. Itu ramuannya lah. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan ini sebagai suatu permulaan dan juga latihan untuk kita membiasakan diri kita dengan amal-amal yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Taala dan mendapat manfaat kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu zaman ataupun peristiwa besar yang pasti kita semua akan lalui, kita akan hadapi, iaitulah peristiwa penyerahan buku ataupun kitab amalan yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Salah satu peristiwa besar yang akan terjadi pada hari penghisaban, iaitulah penyerahan kitab catatan amalan manusia di dunia. Allah SWT menjelaskan proses penyerahan buku itu adalah berbeza-beza sesuai dengan amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Berbeza dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Berbeza-beza. Dan cantiknya tuan-tuan mati Allah Ta'ala, sebelum berlakunya peristiwa ini, Allah dah rakamkan dalam Al-Quran bagaimana perasaan, keadaan, suasana, ucapan orang yang mendapat buku catatan amalan itu. Sama ada orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Allah rakamkan istimewa dalam Al-Quran sebagai suatu gambaran untuk kita hayati dan kita mengambil pengajaran untuk supaya kita tergolong dalam golongan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Haqqah ayat 19 hingga 29, Allah nyatakan peristiwa besar ini tuan-tuan, apa yang dihadapi oleh manusia. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tuan-tuan mati Allah Ta'ala, apa yang berlaku kepada orang yang beriman apabila diberikan kitab amalan? Kita semua akan menghadapi suasana ini tuan-tuan, tak terkecuali. Maksudnya bercakap. Kita pasti yakin dan pasti akan menghadapi situasi ini, tidak ada yang terkecuali. Semuanya akan menghadapinya. Allah beritahu, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, yakni orang yang beriman. Apa respon orang yang menerima buku catatan amalnya di sebelah kanan? Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab amalanku ini. Sesungguhnya sejak dulu, aku yakin bahawa aku akan menemui hisab terhadap diriku. Macam ni malam ni, pagi ni kita ceritakan tentang hari hisab, tentang penyerahan buku catatan amal. Bagi orang-orang beriman dan yakin tentang peristiwa ini, apabila diberikan buku kitab amalan di sebelah kanannya, maka dia kata apa? Ambillah, bacalah kitab amalku ini.
nak menggambarkan seronoknya orang yang beriman ini apabila menerima kitab amalannya sebagai orang yang berjaya, mendapat kejayaan, mendapat syurga, maka mereka kongsikan kepada orang lain untuk dibaca. Ambil contoh macam anak kita ambil SPM lah tuan-tuan. Sebelum ataupun tuan-tuan yang ada pengalaman ambil keputusan peperiksaan. Sebelum ambil keputusan peperiksaan, dia keluar SPM besok keluar keputusannya. Malam tu tak boleh tidur tuan-tuan. Betul tak? Malam sebelum keluar keputusan tak boleh tidur. Risau. Lulus ke tak lulus ni? Macam mana SPM aku ni? Bila lulus. Mudah-mudahan lulus. Tak boleh tidur tuan-tuan sampai pagi. Besok pagi-pagi dah keluar. Pergi sekolah nak ambil keputusan peperiksaan. Sampai sekolah, kan biasa sekolah dia paparkan kat papan kenyataan. Berebut-rebut semua nak tengok apa. Macam mana keputusan aku, risau. Kalau gagal ni, tak tahu. Walaupun SPM boleh repeat kan. Tapi pengalaman, walaupun boleh repeat, tapi tak sama feel-nya. Bila dia dapat result cemerlang, 12A1, dapat getah dia. Tuan-tuan tengok, kan? Anak-anak yang cemerlang ni apa dia buat? Dia kongsi keputusan tu dengan kawan-kawan dia. Dia ajak kawan, kau tengok, aku dapat A. Bahasa Melayu A, bahasa Inggeris A. Tengok matematik yang susah ni pun dapat A. Alhamdulillah. Kongsi dengan kawan. Kau tengok keputusan aku semua tengok biru, cantik je. A semua ni kan. Yang cemerlang pula dijulang-julang. Dia diangkat. Oh tahniah. Semua orang ucap tahniah. Guru-guru pun peluk. Kawan-kawan pun peluk. Gembira, nangis, gembira. Allah. Itulah usaha kita kan. Tapi orang perempuan ni dia memang feel-nya lain lah. Orang perempuan ni kan. Banding orang lelaki. Kau dah buat apa? Macam tu je. Orang lelaki dia buat isyarat macam tu je dah. Puas hati dah. Orang perempuan dia siap menangis-nangis kan. Semua kongsikan. Telefon. Ma, ayam dia balong, Kak Long dapat result 12A1 kan. Lepas tu wartawan datang. Oh macam wartawan, apa pandangan adik? Kenapa, macam mana, apa tips boleh cemerlang? Oh tips saya Qiyamul Lail kan, baca study hard, study smart kan, dengar cakap guru, lagi betul-betul sonok kan. Kita orang yang berjaya. Macam tu jugalah tuan-tuan gambaran orang yang beriman. Hari ini kita selalu dengarkan tentang hari akhirat, tentang syurga neraka, tentang hari hisab, tentang hari penyerahan buku catatan amal. Hari ini kita dengar je tapi kita tak pernah nampak lagi. Tapi yang sampaikan berita ni ialah Allah dan Rasul, maka kita yakin, percaya dan kita buktikan keyakinan itu dengan kita berusaha sungguh-sungguh. Apa yang Allah perintah kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Kemudian kita tambah lagi dengan amal soleh kita, dengan ibadah-ibadah kita, dengan zikir munajat kita, dengan solat, puasa dan sebagainya. Itu kita usaha. Dalam keadaan orang lain makan, minum, sonok siang hari, tapi Allah suruh puasa, puasa. Dan tak makan dan tak minum. Dalam keadaan orang lain dengan duitnya yang banyak, dia boleh pergi melancong ke sana sini, tapi dia gunakan untuk pergi umrah dan haji. Kan? Walaupun umrah sekarang harga dah lebih kan, macam nak pergi haji pula dah 8,000 lebih. Tak apa, dia gunakan duit untuk ibadah. Berihram, berpanas terik, melakukan manasik haji dan umrah. Dan kalau orang lain seronok dengan tempat-tempat yang indah, yang cantik-cantik. Dalam keadaan bangsa lain, agama lain, dia seronok dengan harta tu, dia boleh makan sepuas-puasnya, dia boleh berbelanja, dia boleh buat apa yang dia suka. Tapi bagi orang mukmin, harta tu dia tidak untuk diri saja, tapi dia disedekahkan, dikongsikan, dizakatkan dan sebagainya, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan kalau orang lain seronok, tidur, lena, malam hari, tapi orang mukmin dia bangun pada pertengahan malam ataupun di akhir malam untuk berqiyamul lail, bermunajat pada Allah Ta'ala. Susah payahnya itu tuan-tuan. Maka bila berlakunya hari yang sebenarnya,
iaitulah hari akhirat, maka itulah golongan yang paling seronok. Dan apatah lagi dia menerima buku kitab amalannya di sebelah kanan sebagai tanda dia berjaya, maka dia kongsikan dengan orang lain di padang mahsyar. Kau tengok aku punya result, alhamdulillah solat aku terima. Itulah dulu orang cerita pasal akhirat, tentang Allah Ta'ala, tentang syurga neraka, kau tak nak percaya padan muka. Orang kafir. Kan? Bagi orang mukmin kau tengok, alhamdulillah berjaya kita semua, alhamdulillah. Seronok je cerita kat orang. Itu gambarannya macam mana Allah ceritakan tentang orang yang beriman. Kemudian, sesungguhnya sejak dulu aku yakin bahawa aku akan menemui hisab terhadap diriku. Dari dulu aku dah yakin dah, alhamdulillah hari ini betul. Atas keyakinan aku ini, maka Allah tunjukkan. Maka orang itu, tuan-tuan, orang yang mendapat buku catatan amal sebelah kanan yang beriman, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah mendapat syurga Allah Taala. Allah redha dia. Kemudian diceritakan tentang nikmat syurga itu macam mana. Bagi orang-orang kafir, tuan-tuan, maklumat ini merupakan satu maklumat yang menyakitkan hati mereka pada waktu itu. Bila melihat orang beriman, orang Islam dapat nikmat yang begitu hebat. Antaranya Allah sebutkan dalam syurga yang tinggi. Syurga yang tinggi. Biasa kita kalau orang kaya-kaya, kan, rumahnya atas bukit, kan. Kita, hebat, rumahnya banglo, kan. Rumah Datuk Tan Sri atas bukit. Dia tak main lah rumah bawah-bawah ni, kan. Rumah dekat Ulu Kelang, dekat Bukit Melawati, Bukit Antarabangsa, kan. Contoh, syurga ni di tempat yang tinggi, kan, tempat yang megah. Buah-buahannya dekat. Kan. Satu gambaran Allah berikan nikmat syurga ni, buah-buahannya dekat, tuan-tuan. Kita kalau kat rumah kita ni, kalau ada kebun, kan, pokok mangga, kan, nampak masak, kan, kita pergi kat beranda rumah tu, petik je, kan. Kan best tu, betul tak? Nampak durian masak, durian tak boleh petik, kan. Di songgrok aja, kan. Songgrok pun tak boleh, kan, tunggu jatuh. Dapat buah rambutan, petik je. Dapat nak makan buah apa, petik je. Anggur, petik. Apple, petik. Tu. Ahli syurga, tuan-tuan, Allah beritahu, dia nak makan buah apa, petik je. Sama ada buah tu akan dekat pada dia ataupun memang mudah dipetik. Itu antara nikmat syurga Allah Ta'ala Allah bagi. Lagi apa, tuan-tuan, ahli syurga ni? Makan dan minumlah sebagai satu nikmat hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Makanlah sepuas hati, minumlah sepuas-puas hati. Segala nikmat dalam syurga, tak ada batas, tak ada had untuk makan dan minum. Inilah hasil kerja usaha yang dilakukan masa hidup kat dunia. Kita bersusah payah, orang beriman ni bersusah payah mentaati perintah Allah Ta'ala. Bersabar. Sabar ni, tuan-tuan, satu sabar untuk melakukan amal soleh perintah Allah Ta'ala. Allah perintahkan solat, kita lakukan, sabar. Kalau tak sabar, tuan-tuan, dia tidur ngorok je. Orang yang tak sabar ni, orang yang bila Allah perintah solat, dia tak solat, itu orang tak sabar. Tapi orang sabar ni, tuan-tuan, Allah perintah solat subuh, dia solat subuh. Allah perintah zuhur, asar, maghrib, isyak, dia lakukan. Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan, dia laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Allah perintahkan zakat, zakat fitrah, zakat harta, ditunaikan bersungguh-sungguh. Allah larang jangan minum arak, dia pun tak minum arak walaupun ada keinginan. Allah larang berjudi, dia pun tak main judi. Allah larang zina, dia pun tidak melakukan zina. Allah larang segala maksiat dan dia berusaha untuk elakkan. Jaga hawa nafsunya untuk tidak melakukan maksiat. Itu semua merupakan satu mujahadah yang dilakukan masih hidup kat dunia. Maka Allah balas
dengan syurga yang nikmatnya tidak terbatas selama-lamanya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah Ta'ala, tak rugi untuk kita nak beramal soleh. Jangan rasa rugi. Sebab sekarang ni orang semua fikir untung. Apa untungnya? Puasa ni. Dah lah tak makan, tak minum. Makanan dah ada tapi tak boleh makan. Semua orang fikir, ramai orang fikir perintah Allah ni berdasar pada logik. Solat contohnya. Kenapa solat subuh, waktu pagi kena bangun pula. Kemudian kena pergi pula zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia petikai banyak. Jangan rasa rugi mentaati perintah Allah Ta'ala. Memanglah tak nampak. Ganjaran pahala tu kat dunia tak nampak. Sebab di dunia pahala-pahala ni tak nampak nilainya. Nilainya nampak di akhirat. Di dunia ni nampak apa tuan-tuan yang nilai? Apa benda bernilai kat dunia kita nampak ni? Duit lah tak? Duit lah. Duit. Kalau misalnya ada orang, contohlah tuan-tuan, lepas bayar subuh tadi ni ada orang kaya. Syekh Muhtar Bukhari lah, orang kaya Melayu kita kan. Contoh sembahyang kat masjid ni. Kemudian dia buat pengumuman. Hadirin hadirat sekalian. Saya seronok tengok para jemaah masjid ni datang ramai solat subuh. InsyaAllah minggu depan saya berhasrat untuk datang lagi bersolat di sini. Dan istimewanya sempena bakal Aidilfitri yang bakal tiba, saya berhasrat minggu depan siapa-siapa yang bersolat berjemaah bersama saya, setiap orang dapat RM1,000 duit raya. InsyaAllah minggu depan ada pertanyaan? Ada. Tan Sri, minggu depan hari apa Tan Sri nak datang? InsyaAllah, saya pun tak pasti tengok PA saya lah. Mungkin Isnin, Selasa ke Rabu, Khamis ke Jumaat, Sabtu ataupun Ahad. Ada nak tanya lagi? Tan Sri, minggu depan solat apa waktu bila Tan Sri nak datang? Itu pun saya tak pasti jugalah. Mungkin subuh, mungkin zuhur, mungkin asar, mungkin maghrib, mungkin isyak. Antara waktu tu lah. Tapi yang penting minggu depan. Minggu depan. So minggu depan, siapa yang, kalau saya datang di sini dan siapa-siapa yang ada sahaja, saya akan bagi duit raya RM1,000. Minggu depan tuan-tuan nak datang tak? Tuan-tuan nak datang? Hari apa? Hari-hari ya? Waktu solat bila tuan-tuan nak datang? 5 waktu? Hari-hari? Okay. Tuan-tuan minggu depan nak datang sorang-sorang ke? Seorang RM1,000. Kalau bawa isteri, dah RM2,000. Kalau anak ada 10 orang, RM10,000. Kalau cucu ada 50 orang, RM50,000. Memang rayasakan tahun ni. Bawa semua kan? Satu keluarga bawa. Yang sakit-sakit ni nak datang ke? Yang stroke ni nak datang tak? Yang gout nak datang? Tak ada alasan. Datang. Yang darah tinggi, darah rendah, kencing manis, kencing masam, semua datang. Bawa katil hospital pun tak apa. Yang penting datang. Semuanya nak berubah. Sebab apa kan? Nampak duit RM1,000 tu. RM1,000 tu kalau 50 keping, 50 not tu, RM50 not tu, 20 keping lah. 50 banyak. Kalau yang RM100 tu 10 keping. Kan? Banyak keping-keping kan. Jadi terujanya kita nak datang sebab apa tuan-tuan? Sebab nampak duit tu. Itulah nilai yang nampak di dunia. Kita nampak tu semua orang nak datang. Tapi pahala ni tak nampak tuan-tuan. Itu yang masalah. Pahala ni tak nampak. Memang Allah tak bagi nampak pun. Agak-agak kalau nampak pahala tu, agak-agak kita macam mana? Nabi sebut, kalaulah manusia nampak pahala solat subuh,
dan isyak berjemaah, nescaya, Nabi kata, nescaya pasti mereka akan datang berduyun-duyun ke masjid untuk solat berjemaah walaupun terpaksa merangkak-rangkak. Nak menggambarkan bahawa pahala tu kalau nampak, maknanya benda yang akan direbut oleh semua manusia. Tapi Allah tak nampak kan? Sebab kalau kita nampak tuan-tuan, confirm ni masjid ni 5 tingkat. Semua diluaskan. Sebab semua orang berduyun-duyun datang. Tapi tuan-tuan, walaupun tak nampak, tak dinampakkan, tapi Allah dan Rasul bagi tahu tentang perkara ini dan orang beriman, orang Islam yakin, maka keyakinan itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya nanti di akhirat. Di akhirat itulah pada waktu itu pahala menjadi barang yang paling bernilai untuk orang cari. Semua orang akan tuntut klaim setiap orang yang ada kat sini untuk dia nak selamat daripada api neraka. Dengan pahala itu boleh menyelamatkan dia daripada api neraka. Kemudian Allah sambung dalam ayat seterusnya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sebaliknya tuan-tuan, apa yang berlaku kepada orang-orang kafir? Orang munafik, orang kafir yang tak beriman. Masa kat dunia disebutkan tentang adanya kehidupan kali kedua di akhirat, mereka tak percaya. Diajaknya untuk beriman pada Allah, sembah Allah Ta'ala, tapi mereka tak nak, enggan, sombong. Mereka sanggup lebih baik sembah batu-batu, sembah benda yang lain daripada Allah Ta'ala. Sombongnya mereka ini tuan-tuan. Apa keadaan yang mereka akan hadapi ketika nanti diserahkan buku catatan? Allah sebutkan, adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, maka dia berkata, aduhai, alangkah baik jika tidak diberikan kepadaku kitab ini dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Alangkah baiknya kiranya kematian itu suatu penamat dan tidak dibangunkan semula. Orang kafir tuan-tuan, apabila diberikan buku catatan, buku amalnya, rekod amalannya buruk tuan-tuan. Tak pernah sembah Allah Ta'ala. Segala kebaikan-kebaikan yang dia buat tu tak ada dalam buku catatannya sebab dia tidak mengakui ketuhanan Allah Ta'ala. Allah tak beri pahala pun terhadap segala kebaikan, walaupun kebaikan masa kat dunia mungkin lebih banyak daripada orang Islam. Tapi oleh kerana dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka tak ada. Yang ada ialah dosa-dosa dan kejahatan. Maka mereka mengeluh, kalaulah tak ada kitab ni kan bagus. Aku pun tak tahu apa yang ada dalam kitab ini. Tak ambil tahu pun. Kenapalah aku kena hidup balik? Kenapa tak mati terus? Itu keluhan-keluhan. Macam orang gagal lah tuan-tuan. Yang tadi cemerlang kan. Orang gagal macam mana? Orang yang gagal tuan-tuan, dia ni dah tahu dia gagal lagi lebih awal. Besok keluar result SPM. Dia pun relax je kat rumah tengok TV. Tak ada apa. Maknya tanya, besok keluar SPM kau tak ada apa-apa ke? Biarlah mak, keluarlah biarlah. Tak ada. Besok dia pun selamba datang lenggang kangkung, orang lain semua berduyun-duyun, risau. Dia relax je kan. Tahu dia jawab tak betul, jawab salah, memang dia tak jawab soalan. Kan? Bila keluar result tuan-tuan, dia pun ambil result, senyap-senyap je belah. Tak jumpa orang, tak jumpa cikgu cakap terima kasih, tak jumpa kawan. Sebab apa? Sebab dia malu, resultnya tengok semua merah. Semua 12E. Kan? 12E. Dia pun tak ada nak kongsi-kongsi. Ada orang gagal kongsi A, tengok result, tengok semua merah. Tengok semua E, cantiknya. Tak ada. Orang yang gagal dia tutup je. Kau apa? Kurang je lah. Cukup makan je lah. Kan? Kau apa? Aku cemerlang. Kau apa? Biasa-biasa lah.
Itu je kan. Dia tak nak kongsi. Kata, kenapalah aku dapat result dan ni kan, baik tak payah ambil SPM. Baik aku tidur je, sama je, buat penat je lah tengok result gagal. Saya pernah tanya tuan-tuan, saya ni jaga anak-anak asnaf fakir miskin. Ada yang result ni 5G, tolong 5G, 5 gagal. Saya kata, biasa dulu saya ada yang gagal ni biasa E ataupun F. First time saya tengok G. Lepas tu 5 pula tu G-nya tu. Tanya, kamu ni tak jawab periksa ke? Pening lah Ustaz. Tu je jawabnya. Maksudnya, saya pening lah Ustaz. Malas lah. Ada kata, malas lah nak jawab. Malas kata. Budak-budak ni kan. 5G. Relax je dia. Kan? Maka orang kafir ni tuan-tuan, bila dia tengok keputusan amalannya buruk tuan-tuan, maka mereka mengeluh. Dia tahu bahawa dia akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Maka dia mengeluh, kenapalah kenapa dihidupkan balik? Kan bagus kalau aku mati itu sebagai penamat dan tak dihidupkan balik. Dia teringin macam binatang-binatang, haiwan-haiwan yang bila mereka binatang-binatang dan haiwan ni mati tuan-tuan, mereka pun hidup balik. Tapi lepas mendapat hak masing-masing, mereka mati balik. Itu binatang-binatang. Tapi manusia tidak tuan-tuan. Mati, hidup balik. Kemudian hidup selama-lamanya, tak ada kematian. Itu keluhan mereka. Harta kekayaanku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, malah telah hilang daripadaku kuasa pemilikannya. Ingat dulu aku kaya. Kalaulah aku kaya, bolehlah aku bayar kat malaikat ni. Suap sikit, bagi tukar sikit keputusan. Tapi aku pun dah tak ada kekayaan. Harta aku pun dah tak ada. Semuanya dah musnah dengan musnahnya dunia. Banyak macam mana pun duit dia berjuta-juta, berbilion-bilion tuan-tuan. Ke akhirat kalau tidak ada amal soleh, maka dia tidak menjadi orang yang paling miskin. Jadi itulah tuan-tuan gambaran yang Allah berikan kepada manusia apabila melalui satu proses catatan menerima buku amal yang dilakukan sepanjang hidupnya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita apabila kita mendengar ataupun berkongsi dengan apa yang berlaku peristiwa yang akan datang ini, maka perlulah kita membuat persiapan yang terbaik. Benda ni akan berlaku tuan-tuan. Jadi apakah persiapan kita? Bagaimana untuk kita nak memastikan keputusan buku kitab amal kita ni adalah keputusan yang terbaik, yang cemerlang. Kita ajak anak-anak kita nak result cemerlang, perpisahan cemerlang, kena study, kena belajar sungguh-sungguh, kena dengar cakap guru, kena ulang kaji dan sebagainya. Maka begitu juga lah tuan-tuan, nak dapat keputusan yang cemerlang dalam rekod buku amalan kita, maka sekarang ni kita kena bersungguh-sungguh. Taat perintah Allah Ta'ala. Kalau ada kesilapan dosa, segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Ini bulan Ramadan, bulan pengampunan. Bulan untuk Allah membuka seluas-luasnya pintu pengampunan. Futihas abwabul jannah wa ghuliqas abwabun nar wa sulsilati syayatin. Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Maknanya Allah buka rahmat. Nak siapa nak pahala, silakan. Silakan. Banyakkan amal. Sikit amal soleh, pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Siapa yang nak minta ampun, silakan. Mintalah ampun. Mintalah ampun dan maaf pada Allah Ta'ala, taubat. Allah buka seluas-luasnya pintu taubat. Buka bulan apa? Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Sehinggalah Nabi sendiri pun sebut, dia dengar Jibril berdoa, orang yang binasalah orang yang bila datangnya Ramadan dan berlalunya Ramadan, dia dalam keadaan tidak mendapat keampunan di sisi Allah Ta'ala. Maka didoakan binasa oleh Jibril dan Nabi mengaminkan. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni perbanyakkanlah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, minta ampun pada Allah Ta'ala. Sebelum kita berbuka puasa, kita minta ampun pada Allah Ta'ala.
Kan doa makan tu kan minta ampun juga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, jauhkan kami daripada api neraka. Berwudu, buat amal soleh, baca Quran, semuanya, dan banyakkan doa. Doa-doa pengampunan, dan Allah membuka seluasnya pintu pengampunan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita atas dosa-dosa yang kita lakukan dalam keadaan kita lalai dan leka, tuan-tuan. Maka buku catatan amal ni, tuan-tuan, ibarat macam kalau orang kerja ni macam buku KPI lah, atau KPI, Key Performance Indicator. Tuan-tuan yang umur 70 tahun, pernah kira tak sepatutnya kita solat berapa waktu? Yang umur 70 tahun. Pernah kira? 5 kali 365 hari kali dengan 70. Saya kira itu KPI, tuan-tuan tau. Yang umur 70. Ini saya kira yang 70 lah. 5 kali 365 hari kali. 70 tolak akhir balik lah, tuan-tuan. 70 tolak 13 tahun. Ke tuan-tuan akhir balik awal. 13 tahun lah biasa lelaki kan. 57. Jadi maknanya 5 kali 365 hari setahun kali dengan 57. Tuan-tuan yang umur 70 tahun, sepatutnya dalam buku KPI rekod amalan tuan-tuan mesti kena complete 104,025 kali solat. 5 waktu itulah. 104,025 kali. Itu tuan-tuan punya KPI 70 tahun lah. Allah cek tengok. Muhammad bin Abdullah solat fardu dia 104,020 hari. Lagi 5 waktu mana pergi? Terus jawab, tuan-tuan. Jawablah. Kalau jawapannya itu relevan, boleh diterima, Allah ampunkan. Kalau jawapannya itu tak relevan, Allah tak ampunkan, tuan-tuan, masuk dalam neraka. Itu 104,020 hari. Patutnya ada lagi 5 waktu. Mana pergi? Ya Allah, satu waktu tu aku lupa betul-betul. Kan? Aku ingat dah solat, tapi aku ni malu betul-betul lupa. Tak ingat dah. Kan? Minta ampun. Okey, lupa betul-betul lupa. Kan? Okey, ampun. Ni lagi satu. Lagi satu aku sibuk, Allah. Sibuk sangat. Kan? Masa tu tengah nak sembahyang Zuhur, ada pelabur daripada Amerika datang. Jadi aku pun layan. Tak sempatlah nak qada. Tu Allah terima. Tak terima, tuan-tuan, satu dosa tu masuk dalam neraka. Satu hari bersamaan 50,000 tahun. Satu waktu. Apa hukuman orang tak semayang? Allah alam. Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan satu kumpulan manusia yang mengambil batu dan memecahkan kepalanya sendiri dengan batu tersebut hingga hancur berkecai. Sakit tak sakit, tuan-tuan, lepas ni balik rumah cari martul ke, cari lesung atau martul. Yang orang yang bukan jauh ni, martul atau martul. Tukul besi. Kan? Ketuk sikit kepala tu. Sikit je lah, jangan banyak-banyak, nanti berdarah. Rasa sakit tak sakit. Ni bahagian kepala muka ni, tuan-tuan, ialah bahagian yang sensitif. Yang paling sensitif. Tuan-tuan pegang sikit muka dah rasa. Nyamuk gigit pun telinga, nyamuk lalu kat telinga pun kita terasa. Bahagian yang sensitif. Ketuk kepala sampai hancur berkecai, tuan-tuan. Bukan setakat luka, hancur berkecai. Nabi tanya, ya Jibril, kenapa kumpulan manusia buat begitu? Jibril kata, itulah kumpulan manusia masa kat dunia, enggan sujud pada Allah Ta'ala. Berat kepalanya untuk sujud. Bukannya tak sujud, sujud tapi malas. Allah perintah, hayya ala salah, hayya ala salah. Nanti dulu. Sampai tak sembahyang. Qada pun tidak. Ni orang-orang ni diseksa dalam neraka, dipecahkan kepalanya sendiri dengan batu selama satu hari bersamaan 50,000 tahun. Kenapa dahsyat sangat seksanya? Sembahyang satu waktu tak sembahyang, kenapa dahsyat sangat? Kerana dia sombong dengan Allah Ta'ala. Allah perintah solat, dia tak nak. Dia sombong dengan Allah Ta'ala.
kita beritahu anak kita, balong solat. Kalau dia kata tak nak, dia bukan sombong dengan ayahnya yang suruh solat, tapi dia sebenarnya sombong dengan Allah Ta'ala. Bagi dia tazkirah sikit. Balong, tahu tak balong ni tak nak, sombong ni dengan apa? Dengan Allah Ta'ala, bukan dengan ayah. Ayah tolong bagi tahu je. Kan? Sombong dengan Allah Ta'ala ni, inilah siksaannya. Allah perintah zakat, tak nak. Malas nanti dulu. Petikat lah. Malas lah. Sayanglah duit. Dia bukan sombong dengan pusat zakat pun, dengan ambil fitrah ke apa, bukan. Dia sombong dengan Allah Ta'ala. Kalau kekal sombongnya itu, apa siksa orang tak bayar zakat? Harta-harta yang dikedekutkan itu akan dikumpul-kumpulkan menjadi kepingan-kepingan logam, kemudian dicelup dalam neraka Jahanam sampailah panas membara, kemudian distreka pada badan pemilik harta tu, distreka, ditekap berulang-ulang kali. Dan sejuk, dicelup lagi dalam neraka, kemudian distreka lagi berulang-ulang kali. Satu hari bersamaan 50,000 tahun. Itu jawapan bagi orang yang sombong dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi orang kafir. Orang kafir ni sombong berganda-ganda dengan Allah Ta'ala. Diutuskan Nabi Rasul untuk supaya sujud pada Allah Ta'ala. Dia tak nak. Dia suka sujud pada yang lain. Sebab tu syirik dan dosa besar. Sebab sombong yang teramat sangat terhadap Allah Ta'ala. Iblis ni tuan-tuan, ada yang menyatakan Iblis ni dulu je pun golongan antara makhluk yang suka beribadat. Dikatakan di mana saja di atas muka bumi ni yang tak pernah jadi tempat sujud Iblis. Dulu katanya malaikat Azazil. Tapi bila Allah perintahkan supaya para malaikat untuk sujud pada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat sujud illa Iblis. Aba wastakbar. Kecuali Iblis. Maka dia sombong berganda-ganda. Dan Allah suruh direct depan mata, depan suruh sujud, tapi Iblis enggan. Di hadapan Allah Ta'ala enggan sujud. Sombong dengan Allah Ta'ala. Dengan kesombongan itu, maka Iblis masuk neraka. Tapi Iblis minta doa. Mohon pada Allah Ta'ala ditangguhkan. Aku nak masuk neraka dengan anak-anak Adam sekali. Sebab mereka lah punca. Punca aku masuk neraka. Anak Adam. Dia dendam dengan kita ni, tuan-tuan. Dia nak ajak semuanya supaya masuk sekali bersama dia dalam neraka. Itu orang-orang yang enggan taat perintah Allah Ta'ala, sombong dengan Allah Ta'ala, maka dia akan bersama-sama dengan Iblis masuk ke neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah satu peristiwa besar yang semua akan hadapi, tuan-tuan. Pada waktu kita menerima buku catatan amal ini, kita tak akan fikir nasib orang lain, melainkan nasib kita sendiri. Seperti mana yang dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, satu hari Nabi berbaring di riba Sayyidatina Aisyah, lalu Sayyidatina Aisyah menangis dan jatuh air matanya ke wajah Nabi. Lalu Nabi tanya, ya Aisyah, ya Humairah, mengapa kamu menangis? Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, aku sedih besok ke akhirat. Kamu tidak akan ingat aku, kamu ingat umat kamu saja, kamu tak akan ingat aku. Maka Nabi kata, ya Humairah, ada 3 situasi manusia di akhirat besok yang apabila menghadapi 3 situasi ini, mereka tidak akan fikir nasib orang lain, melainkan nasibnya sahaja. Masa tu. Masa kat dunia, ku tunggumu di pintu syurga. Til jannah, macam-macam. Tapi bila berdepan dengan 3 situasi ini, tuan-tuan, kekasih awal akhir ke apa ke, dia tak akan fikir nasib isterinya, tak akan fikir nasib makwanya, tak akan fikir nasib pakwanya, melainkan nasib dia sendiri. Anak-anak pun dia tak fikir. Apa dia? Yang pertama? Yang pertama, ketika buku catatan amal itu terbang kepada dia. Ketika buku itu datang kepadanya, kita akan fikir sama ada buku itu akan datang ke sebelah kanan kita ataupun sebelah kiri kita. Kalau datang sebelah kanan, alhamdulillah, tanda baik, dapat syurga. Tapi kalau jatuhlah buku itu sebelah kiri, maka nayalah, musibahlah, masuk neraka.
Maka pada waktu itu kita akan fikir nasib kita sendiri, tak akan fikir nasib orang lain. Yang kedua, ketika amal perbuatan kita ditimbang di mizan. Mula-mula ditimbang segala amal kejahatan, berat, timbangannya tu sengit ke kiri. Allah alam ni gambarannya lah. Kita tak tahu macam mana kan. Mizan tu macam mana rupanya. Kemudian ditunjukkan pula segala amal kebaikan. Maka ketika mizan itu bergerak antara mana yang berat, antara kebaikan ataupun kejahatan, maka pada masa itu kita akan fikir nasib kita sendiri. Kalaulah kebaikan itu lebih berat, alhamdulillah, tanda baik. Tapi kalau kejahatan itu lebih berat, maka tanda buruk. Dan yang ketiganya, ketika nanti kita meniti titian sirat. Ketika kita nanti meniti sirat seorang-seorang tuan-tuan, maka pada waktu itu kita akan fikir nasib kita sendiri, adakah kita dapat lepas ataupun tidak. Ada riwayat menyatakan ketika manusia meniti tiang sirat, tuan-tuan, di bahagian bawahnya ialah neraka Jahannam. Dan keluar daripada neraka itu ialah cangkuk-cangkuk. Dia akan mengait-ngait orang yang melalui titian sirat itu. Ada yang kalau Allah pelihara rahmati, dia akan lepas daripada kaitan itu. Tapi kalau tidak mendapat rahmat Allah Ta'ala, dia akan ditarik. Dan ada yang ditarik tapi tak jatuh. Dia bangun, berjalan lagi. Ditarik, jatuh. Masih dekat titian sirat tu bangun, berjalan, sampailah selamat. Ada yang dikait, jatuh tapi tak sampai ke jurang, jatuh ke tebing, dipanjat lagi. Dan selamat. Tapi ada yang dikait dan jatuh terus masuk ke dalam neraka Jahannam. Agak-agak kita ni dalam kumpulan yang mana, tuan-tuan? Pada masa itulah, tuan-tuan, seorang-seorang je kita meniti tiang sirat, kita akan fikir nasib kita sendiri. Tak akan fikir dalam masa itu macam mana isteri aku selamat ke tak, anak-anak aku selamat ke tak, tak fikir. Melainkan nasib kita sendiri bila melihat neraka Jahannam sedang menanti ahlinya untuk masuk ke dalam. Jadi itulah, tuan-tuan, mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala, satu nikmat kita dapat maklumat ini lebih awal. Allah beritahu dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW agar kita membuat persiapan terbaik untuk kita menghadapi situasi ini. Maka lakukanlah segala perintah Allah Ta'ala dalam tanpa ragu-ragu dan tanpa banyak soal. Laksanakanlah dengan bersungguh-sungguh dan lakukanlah banyakkanlah amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita bersama dengan hamba-hambanya yang diredai oleh Allah SWT dan mendapat rahmat nanti di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Ini, tuan-tuan mati Allah Ta'ala, sekadar itu sajalah tazkirah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sama-sama renung-renungkan, muhasabah diri kita, perbanyakkan istighfar dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Samping kita berusaha memperbanyakkan amal-amal soleh, mudah-mudahan kita selamat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.